warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Anak-anak semua apa khabar pada pagi ini? Sihat ke? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, bagus. Okey, sebelum kita memulakan kelas, jadi saya nak minta lah seorang pelajar tolong bacakan doa mula belajar, boleh ke? Okey, terus baca. Seorang pelajar. Umi dah ada sekali Umi. Umi baca doa Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum itu Ustaz nak tanya dekat dalam ni ada sesiapa tak yang sekolah agama sebelum ni dia sekolah di Masjid Mujahidin, ada tak? Saya. Lagi? Saya. Oh, ramai. Alhamdulillah. Jadi pernah tak dengar tajuk ataupun pelajaran namanya tajwid? Pernah. Pernah, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu tajuk iaitu tajwid Al-Quran. Macam biasalah ya. Nota, ringkasan apa yang kita belajar pada hari ini. Kemudian yang kedua ialah latihan Ustaz dah berikan di dalam Google Classroom dalam bentuk live worksheet tu ataupun Ustaz ingat itulah. Nanti tolong buatkan dalam latihan dalam Google Classroom sebab ramai pelajar yang ada yang tak buat missing Google latihan. Jadi Ustaz harapkan benda ni tak berlaku lagi lah lepas ni. Ustaz harap sangat-sangat latihan tu buatlah, ya Allah. Kalau tak boleh jawab pun tengok daripada buku teks sebab tajuknya ialah ataupun soalannya tak adalah susah sangat pun, mudah je. Kalau susah pun jawab juga. Tapi insya-Allah nanti kita akan bincang lah Ustaz, bagaimana Ustaz nak tengok ke awak faham ke tidak. Jadi Ustaz nak macam tu. Jadi mulai pada minggu ini tolong siapkan latihan dalam Google Classroom. Kecuali ada beberapa orang pelajar yang masih lagi belum ada akaun tu, tak boleh masuk akaun Google Classroom, itu dikecualikanlah, nanti kita akan ada cara yang lain. Jadi yang lain tu yang ada Classroom tu masuk dan kemudian jawab latihan. Fikir saja. Okey, tajwid Al-Quran. Tajwid Al-Quran. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Okey, sekejap. Itu dia. Okey, Al-Quran Al-Karim. Indahnya tajwid. Indahnya tajwid. Okey. Dalam pelajaran ini ataupun pada hari ini kita akan daripada beberapa banyak tu objektif pelajaran, menyatakan hukum membaca Al-Quran, menerangkan makhraj, menyebut makhraj huruf dengan betul, menerangkan isti'azah dan basmalah, menerangkan alif lam syafsiyah, alif lam qamariyah. Jadi pada hari ini kita akan sentuh hanya dua tajuk, ada dua objektif, ada tiga objektif sahaja. Yang lain kita akan lihat pada hari-hari yang lain. Okey. Apa hukum belajar ataupun mempelajari bacaan Al-Quran dengan cara yang betul? Boleh tak Ustaz, kalau saya tak nak belajar tajwid, susahlah Ustaz tajwid ni. Kena cari guru lah, kena jumpa itulah, kena inilah. Jadi hukumnya ialah fardhu ain. Hukum membetulkan bacaan Al-Quran ni fardhu ain. Sebab nak mengelakkan daripada berlakunya kesalahan makna di dalam bacaan Al-Quran.
Kalau kita tak belajar tajwid, tak betulkan Al-Quran dengan betul, maka kita akan baca Al-Quran dengan salah. Terutamanya surah Al-Fatihah dan juga At-Tahiyatul Mubarak. Tahiyat akhir. Itu merupakan rukun di dalam sembahyang. Jadi kalau awak baca salah, maka bacaan awak pun salah dan sembahyang awak pun tidak sah. Sebab itulah kita wajib mempelajari, membetulkan bacaan Al-Quran. Kalau tak, Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi pun dah tak sedap dah. Bunyi pun dah tak elok. Apatah lagi ditambah lagi dengan makna yang telah bertukar, berubah maknanya. Daripada dengan nama Allah jadi maksudnya lain. Sebab itulah kena belajar membetulkan Al-Quran. Belajar membetulkan Al-Quran. Betul sebutan. Kalau huruf sin, bunyi sin. Kalau mim, bunyi mim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutannya betul, bacaannya betul, maka barulah maksudnya dengan nama Allah. Tapi ini tidak. Bacanya bismillah, nak sebut maksudnya dengan nama Allah. Mana boleh. Kalau nak maksudnya dengan nama Allah, kena bunyi sin. Bismillahirrahmanirrahim. Apatah lagi kalau ianya menyebabkan kepada bertukarnya makna yang maknanya adalah jauh daripada makna yang asal. Sebagai contoh, alhamdu maksudnya bukan segala puji, tetapi maksudnya ialah kebinasaan bagi Allah. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah kena betul untuk alhamdu. Jadi insya-Allah pada hari Rabu nanti, esok. Hari Rabu saya bertugas di sekolah. Jadi kita tak adalah PDPR-nya pada hari Rabu. Tak ada lagu gemit. Kita ada belajar macam biasalah. Esok kita ada, Ustaz nak buat esok ialah sesi untuk mendengar bacaan Al-Fatihah. Boleh ke esok? Jangan tak masuk Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Ustaz nak dengar sebutan seorang-seorang baca macam mana. Tak nak lagi bunyi Alhamdu Ar-Rahmanir-Rahim. Ustaz tak nak macam tu. Ustaz nak bunyi sebutannya adalah betul Ar-Rahmanir-Rahim. So Ustaz nak dengar jangan tak masuk. Siapa lari esok, Ustaz kejar dia. Tak cari dalam grup kelas ke mana, Ustaz cari. Sebab ini ialah kewajipan. Sebab masing-masing bagi alasan. Ustaz, saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Sebab kena bayar lah, Ustaz. Kena bayar. Kena cari tok guru lah. Kena cari Ustaz nak kena baca. Sekarang ni saya nak dengar. Sekarang ni tak ada. Tak ada alasan. Masa esok nanti bila di hari akhirat kalau Tuhan tanya, Ustaz, kamu dah buat ke kelas dengan anak murid kamu? Ya, saya dah buat. Sebab apa? Tuhan kata dia baca Al-Quran, Fatihah tak betul. Semayangnya tak sah. Na'udzubillah. Jadi esok Ustaz nak dengar. Kita tengok. Ustaz ambil daripada gambar daripada atas. Itulah. Jadi jangan risau. Alhamdulillah. Kita jumlah pelajar kita, kelas kita
kita 31 orang. Kalau satu ikhlas, tambah dengan satu setia, berapa ramai ya satu setia? Saya nampak sini Mikael, Benjamin. Berapa lagi? Siapa lagi? Satu setia? Halo? Satu setia, siapa lagi? Halo? Oh, lagi dah. Siapa sini boleh wakil? Tulis dalam chat siapa yang kelas satu setia. Ustaz nak tengok satu setia. Selain daripada Benjamin dan juga Mikael, siapa lagi? Hello? Ada orang ke? Hello? Ada orang. Umi tahu tak siapa sini lagi yang kelas satu setia? Selain daripada Benjamin dengan dengan siapa tu? Dengan Mikael. Tak tahu. Okey, tak tahu. Tak apalah. Jadi cara 31 plus something lah. Aisyah Kristina. Okey. Aisyah, Kristina, Mikael ya? Ya. So sekarang ni jumlah pelajar kalau campur dengan 34 lah ya. 34 orang pelajar kelas bersama-sama dengan Ustaz Din ni. Ada lebih kurang 34. Cuma jumlah hari ini ialah 20 lah. Tambah saya, tambah satu Ustaz. Cuma ada 2-3 orang pelajar yang Ustaz tak pernah tengok lagi dalam grup, dalam mana-mana. Muhammad Rizwan, Ustaz tak nampak lagi. Zuhairah, ada nampak Zuhairah? Siti Zuhairah. Ada siapa-siapa nampak tak Siti Zuhairah ni? Kat mana? Tak. Tak. Ya, ada lagi lah 2-3 orang pelajar ya. Kalau Ustaz yang mana satu ikhlas, yang mana Ustaz tak pernah tengok lagi dia. Tak apa, nanti kita tengok mungkin pada bila kita bersemuka nanti di sekolah nanti Ustaz nak kenal jugalah. Ya, nak kenal pelajar-pelajar Ustaz ni siapa, yang mana ya, insya-Allah. Okey. Tajwid baca Quran. Jadi Allah Taala di hari akhirat kelak dia tanya. Dia tanya, Ustaz, kamu tak mengajar ke baca surah Al-Fatihah kepada pelajar? Ya, satu ikhlas, gabung satu setia. Tak ajar ke? Dah ajar dah. Sebab itulah Ustaz, esok kita ada kelas, Ustaz nak dengar mungkin dalam 2-3 orang pelajar ke, ya. 2-3 orang pelajar sebagai permulaan, Ustaz nak dengar bacaan surah Al-Fatihah, ya, supaya nanti kita semua dapat mengambil faedah daripada bacaan tersebut. Yang mana yang betul, yang mana yang tak betul. Jadi kita cuba insya-Allah pada hari esok. Pada hari ini kita belajar tentang perkara yang asas mengenai tajwid, ya, supaya awak semua faham kenapa kita kena belajar tajwid. Ustaz tu pergi sekolah rendah pun Ustaz suruh belajar tajwid, pergi sana belajar tajwid. Ya, sebab nak suruh baca Quran tu biar betul. Terutamanya surah Al-Fatihah dan At-Tahiyyah. Biar maknanya betul. Dan juga biar kalau kita hari ni kita dalam masalah, kita baca Quran, kita rasa sejuk hati kita, jadi tenang hati. Ustaz, saya dah baca Quran Ustaz, maka saya baca maka serabut Ustaz. Itu bukan masalah Quran, masalah kita. Masalah kita sebab mungkin kita tak jaga ketika membaca Al-Quran. Kita tak jaga bacaan makhrajnya, tak jaga jaga dengungnya, tak jaga ialah panjang pendeknya hukum matnya. Jadi macam mana kita nak rasa seronok, hati kita nak rasa tenang bila baca Quran. Jadi nak tenang baca Al-Quran, kena belajar Quran dengan betul. Sebutannya betul, bacaannya juga adalah betul. Barulah kita rasa seronok baca Al-Quran. Okey. Seterusnya kita sambung lagi.
Jadi hukumnya fardu ain. Tak belajar betulkan Quran, terutama surah Fatihah dan tahiyat, maka selama itulah kita berdosa dengan Allah Ta'ala. Maksud apa dosa? Dosa ialah kesalahan yang dilakukan dan akan diberikan balasan yang tak baik di hari akhirat kelak. Itu maksud berdosa. Jadi kita tak nak lah gitu. Kalau boleh kita semua nak dapat pahala kita nak masuk syurga. Tak ada siapa pun di atas muka bumi ni kalau kita tanya, kamu nak masuk neraka ke? Semua tak nak. Orang tu tak nak, orang ni tak nak. Tapi perbuatannya menjurus kepada neraka tu, itu nombor 2. Cuma yang penting sekali tak ada siapa pun nak masuk neraka. Semua nak masuk syurga. Bila nak masuk syurga, kenalah buat perkara-perkara yang mana boleh kita masuk ke dalam syurga. Faham Zafirul? Zafirul, faham ke? Faham. Faham, alhamdulillah ya. Jadi semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa pun nak masuk neraka. Tapi perangai semayangnya tidak, zikirnya tidak, baca Quran pun salah. Macam mana Tuhan nak bagi syurga? Jadi sebab itulah kita kena bersungguh-sungguh sekarang ni. Kena bersungguh-sungguh untuk mencapai Allah sayang kita. Supaya kita Allah sayang kita nak buat ni. Okey ya. So antaranya ialah baca Quran biar betul. Biar betul. Okey. Jadi fardu ain. Buat dapat pahala. Belajar. Awak belajar datang kelas agama. Ustaz, saya nak sebelum orang online masuk, awak tahu Ustaz, boleh tak saya nak betul, saya nak baca Quran dengan Ustaz sikit. Baca surah apa? Surah Al-Ikhlas. Silakan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tak apalah. Sebab itulah saya kata tadi, kita mula pukul 11.25. Sebab di kalangan kita ada yang masuk lambat. Jadi kita raikan. Mungkin baru sudah sarapan ke, baru habis sarapan ke. Yang lain awal-awal ni, kalau nak bacakan Quran, baca. Tak ada kisah. Tapi baca yang pendek lah, jangan baca. Ustaz, baca Ustaz, apa dah? Surah Al-Baqarah. Tak boleh. Panjang sangat. Baca pendek. Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca. Sebab kita nak betulkan Quran. Kita nak baca Quran dengan betul. Bila baca Quran betul, insya-Allah kita boleh pahala dan Allah mengurniakan ganjaran yang besar kepada kita. Ingat tu ya. Jangan tak ingat pun apa ni. Oh, Ustaz cakap ke? Oh, cakap dah lah hari ni. Ni cakap ni. Ya. Jangan lupa. Okey, sambung. Ni sebab tu kita nak kena belajar tajwid sebab kita nak tahu tempat keluar huruf yang betul. Kalau huruf sin bunyinya keluarnya daripada mana? Kalau huruf shin keluarnya daripada mana? Kalau huruf dal keluarnya daripada mana? Sebab semuanya huruf-huruf itu tempat keluarnya adalah berbeza-beza. Tempat keluar yang makhraj itu tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Dia tak sama huruf dal kena bunyi dal. Huruf sin kena bunyi huruf sin. Kejap. Kalau huruf dal kena bunyi huruf dal. Tak boleh bunyi huruf sin. Tak boleh bunyi huruf D. Kalau kita bahasa Melayu kita duduk. Sila duduk. Padahalnya dalam Quran, dalam tajwid, duduk. Dia bunyinya sudah lain. Bunyinya sudah berbeza. Tak sama dengan bacaan ataupun kita kata dengan sebutan huruf Melayu. Sebab itulah walaupun betul huruf dal tu ialah huruf D.
Tetapi sebutannya berbeza. Kita duduk. Sila duduk. Alhamdulillah Siti Zuhairah dah hadir. Siti Zuhairah tak punch in ke dalam kehadiran yang saya bagi tu? Siti Zuhairah? Ya, kena ingat tu. Duduk, kita duduk. Kalau tajwid, huruf dal bunyinya duduk. Sama tak Umi? Duduk dengan duduk. Umi, sama tak? Tak sama. Sebab itulah kita nak kena belajar tajwid. Huruf dal bunyinya duduk. Kalau Melayu DUK duduk. Beza jauh. Amat berbeza di antara tajwid Al-Quran dengan sebutan huruf biasa. Tengok Sebab itulah kena belajar tajwid tu. Kalau tak belajar tajwid, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Sebab amat berbeza. Okey. Makhraj pembahagiannya ada 5. Keluarnya huruf daripada sebutan kita ni ada 5. 5 tempat keluar. Khayshum, syafatain, lisan, jauf, al-halq. Okey. Itu ialah tempat umum. Nanti contohnya lisan ada berapa, jauf, syafatain ada berapa. Itu nanti kita akan lihat pada masa-masa yang lain. Okey. Pergi lagi. Tengok kita pergi hari ini hanya 2 sahaja. Kalau sempat kita tengok sampai habis. Khayshum. Khayshum ialah bunyi dengung. Bunyi dengung. Sebutan tu mesti bunyi dengung. Siapa tu? Okey. Sebutannya mesti bunyi dengung. Huruf mim. Sabdu. Amma. Selagi mana bila sebut huruf mim sabdu dengan nun sabdu tak bunyi ataupun tak rasa getaran dalam hidung, selagi itulah tak kena, tak betul. Mesti bunyi dan rasa dalam hidung kita. Amma, anna. Boleh? Boleh hilyatus salihah. Boleh ke? Boleh, Alhamdulillah. Sebab itulah kita dengar, kita semua ni nama dalam huruf bahasa Arab belaka, bunyi Arab belaka. Tapi bila sebut jadi Melayu, bunyi lain. Contohnya, hilyatul salihah. Bunyi lain kan? Kita baca macam mana? Cuba hilyatul baca. Baca sebut nama hilyatul. Cuba sebut. Salihah. Kan bunyi Melayu kan? Betul tak? Betul dia tu? Jadi kena bunyi Arab. Sebab nama kita ialah nama daripada bahasa Arab. Hilyatus salihah. Lain. Huruf ha. Ish tu ialah ha lah. Ish. Kalau hilyatu tulis nama hilyatu dalam Jawi, hilyatu tu ha ke ha? Ha. Ha pedas ke ha buah asas simpul? Ha pedas. Jadi kena ha. Hilya. Bukan hilya. Sebab hilya maksud lain. Hilya maksud lain. Sebab itulah kita kena belajar sebutan dengan betul. Nampak tak kenapa kita nak sebut dengan betul? Nampak tak? Nampak hilya? Nampak? Alhamdulillah. Okey. Amma. Tadi bunyilah hidung. Amma. Anna. Bunyi dalam hidung. Tak bolehlah bunyi amma.
Tak boleh. Sebab tak rasa dalam hidung. Amma. Anna. Kena rasa dalam hidung kita. Kenapa tak boleh ni? Okey. Bau jadi. Okey, terus. Asyafatain. Dua bibir. Huruf yang keluar daripada bibir ialah huruf waw, ba, ma, fa. Wa. Kalau wa, salah. Kau betul lah. Wa. Mana dua bibir yang? Wa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma. Kalau ba bi ni'mati rabbika. Manis tagna. Manis tagna. Fal ya'budu. Okey. Itu merupakan sebutan-sebutan bagi asyafatain. Lagi. Al-lisan. Ni ada bahagian lisan. Tapi yang ni usah tinggalkan. Kita pergi pada al-jawf. Kita tengok pada esok. Kalau sempat esok kita lihat al-lisan. Banyak tu dia ada pembahagiannya. Makhraj ialah huruf alif, ya dengan waw, yang mana hurufnya huruf mad. Huruf mad. Ya. Seterusnya adalah al-halq. Yang ni yang perlu pada banyak perbezaan. Tengok alif dengan ha bawah sekali halqum. Ha dengan a tengah. Kha dengan ra atas. Jadi kalau contohnya kalau sebutan kita alhamdu mesti bunyi daripada keluar daripada halqum yang tengah. Alhamdu. Kalau alhamdu salam. Sebab itulah sebutan kita makhraj kita kena tepat dan betul. Aghna ghairil maghdubi alaihim. Khalaqa bunyi daripada dalam ni tekak ni, dalam leher ni, tekak halqum. Bunyi daripada keluar pada halqum, bukan bunyi dari sini. Bukan. Ni khalaqa ghairil maghdubi alaihim waddallin amin. Tak ada makhraj. Ghairil maghdubi alaihim. Kanasta'in ta'in alhamdu. Dah betul sebutan semuanya, barulah boleh buat lagu, baru boleh berlagu. Ni berlagu dulu. Sebutan tak mana, tak laut mana. Sedaklah Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi sedap tapi salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi sedap tapi salah bacaan. Allah mengira ialah sebutan tajwid tu dahulu. Yang lain bunyi lagu ke sedap ke tidak tu itu nombor yang kedua. Jadi
Alhamdulillah kita sudah tamat kita pada pagi ini. Ustaz harap sangat-sangat lepas ni tolong jawab soalan dalam Google Classroom. Mudah-mudahan itu boleh memantapkan lagi, memahamkan lagi awak tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini. Jadi 30 minit daripada sekarang ni Ustaz biarkan awak untuk membuat kerja dalam Google Classroom dan tolong lepas tu tolong turn in. Jangan lupa turn in. Ada yang pelajar yang buat. Ada yang dah buat tapi tak turn in. Akhirnya Ustaz kata mana awak buatnya? Tak tahu pun. Nampak pun tak turn in. Kena turn in juga ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Ustaz nak dengar 2-3 orang pelajar membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat keberkatan dan kebaikan daripadanya. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada sebarang soalan nak tanya ke? Tak ada. Ada. Tak ada. Betul Alhamdulillah. Kalau tak ada, Ustaz akan biarkan awak buat kerja dalam Google Classroom. Lepas tu jangan lupa Ustaz dah siap ke apa ke. Kalau rasa ragu-ragu, Ustaz baca dah baca tengok belum? Snap gambar. Lepas tu hantar pada dalam grup Pendidikan Islam boleh. Kalau rasa macam segan nak WhatsApp, hantar dalam grup. Cuma tulis nama je. Nama tulis lah. Jangan pula WhatsApp. Ustaz saya dah hantar Ustaz. Siapa dia ni? Ustaz pun dah kenal lagi. Ustaz ni baru. Kalau ikutkan minggu lepas lah. Kiranya pertama kali Ustaz berada di SMK BUD 2. Jadi Ustaz harap sangat tolong kenalkan dirilah. Ustaz saya ni Umi daripada Satu Ikhlas. Oh ya, kenal. Saya Siti Zuhaira daripada Satu Ikhlas. Kenal. Jangan pula senang gambar. Kenapa Ustaz tak balas? Mana kenal? Kadang-kadang siapa ni? Orang jual makeup ke? Mana tahu kan? Betul tak? Ini kenakan nama. Kenal nama. Ustaz, saya Siti Zuhaira. Saya Aris Ahmad. Kenal. Okey. Itu saja. InsyaAllah jumpa lagi esok. Pukul berapa? Entah esok ni. Tak apalah. Nanti link guna yang sama lah. Guna link yang ni. Guna link yang ini. Guna untuk esok. Tak berubah, link tak berubah ya. Sebab hari Rabu tu kita kena ke sekolah sama tugas. Jadi tak harap sangat-sangat semua dapat belajar pada esok insya-Allah. Okey. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.